Soalan seterusnya, Jitra. Untuk Speaker, soalan nombor 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Speaker, terima kasih kepada Jitra kerana soalan nombor 7 ini berkaitan dengan peraturan kecil pengiklanan. Yang mana disebut di sini adalah untuk mengurangkan eksploitasi terhadap imej kaum wanita. Bila kita merujuk kepada undang-undang kecil iklan yang diluluskan di peringkat PBT, setiap PBT punya undang-undang kecil iklan kerana ini di bawah PBT. Dan kita telah pun menyelaraskan semua undang-undang kecil ini di peringkat PBT dan diluluskan di peringkat negeri. Apabila kita menyemak tentang undang-undang kecil ini, kita mendapati bahawa peruntukan-peruntukan yang ada dalam undang-undang kecil ini adalah memadai untuk tak perlu lagi dibuat binaan. Saya ingin membaca beberapa perkara larangan-larangan di dalam iklan yang ada kaitan dengan soalan ini. Iklan-iklan yang dilarang adalah di antaranya adalah iklan yang tidak melambangkan budaya dan cara hidup masyarakat Malaysia. Itu dilarang. Pada agama iklan yang tidak melambangkan. Iklan yang mempunyai gambar perempuan yang mendedahkan tubuh badan. Iklan yang mempamerkan atau memperagakan jenama-jenama minuman yang memabukkan, kecuali iklan dipamerkan di hadapan premis yang telah dilesenkan untuk tujuan jualan dan bahan-bahan berkenaan. Dan yang akhir sekali, apa-apa iklan lain yang dipikirkan patut, ini diberi peruntukan. Apa-apa iklan lain dipikirkan patut dilarang oleh majlis daripada dirikan dan dipamerkan di kawasan majlis daripada masa ke semasa. Jadi kita lihat peruntukan dalam undang-undang kecil ini sudah memadai kerana memberi ruang kepada PBT untuk mengadakan peraturan tambahan. Jadi yang tidak bercanggah dengan mana-mana peruntukan undang lah dari segi hak Perlembagaan Malaysia, Undang-Undang Tubuh Negeri. Jadi PBT punya hak untuk mengadakan kod of etik ataupun kod etika dalam membenarkan permohonan-permohonan iklan. Kemudian berhubung dengan pusat-pusat hiburan ini, sebenarnya permohonan-permohonan pusat hiburan ini adalah dibawa untuk kelulusan di jawatankuasa hiburan di peringkat pejabat daerah. Jadi peringkat PBT ini dia mengeluarkan lesen perniagaan, premis saja. Jadi di pejabat daerah jawatankuasa ini yang terdiri daripada beberapa pihak, polis dan sebagainya, perlu menimbangkan dan kita memberi sekadar panduan atas keperluan. Macam kita katakan sekarang, oleh kerana guideline ini, pertimbangan dibuat oleh mereka, didiri pada mereka jawatankuasa ini adalah melihat apakah ada satu keperluan untuk mengadakan. Ini yang dikatakan satu perkara yang agak subjektif ni. Dia satu pertimbangan. Kita tidak boleh katakan nak mengharamkan semua hiburan. Tak juga, sebab ada keperluan kepada masyarakat majmuk nak mengadakan hiburan, tapi nak diletakkan satu peraturan. Kalau sekiranya pusat hiburan tu menjual minuman yang memabukkan, yang diharamkan, hendaklah tidak boleh untuk dibenarkan kepada orang Islam masuki pusat itu, pusat hiburan berkenaan. Tidak dibenarkan untuk mereka bekerja di situ, orang Islam terdapat memabukkan. Peraturan-peraturan cukup jelas bagi mereka untuk buat pertimbangan. Yang paling rumit dalam kita punya ialah penguatkuasaan yang hadapi ini. Nak pastikan supaya orang Islam tak boleh masuk. Ini melibatkan penguatkuasaan. Tak boleh masuk pada pusat-pusat hiburan berkenaan. Ini kerana tak boleh sepanjang masa nak diletakkan pegawai di situ.
Dan saya nak sebut dari segi konsep penguasaan ini dihadapi. Saya pun berbincang dengan pihak polis dan sebagainya. Nak buat satu operasi itu sebenarnya cukup rumit. Sama ada pihak PBT dan sebagainya. Nak buat saja operasi, pergi tengok jalan elok. Ini yang masalah besar kita. Masa pergi buat operasi, elok. Tak ada apa. Balik operasi, publik kata buat yang itu, buat yang ini dan sebagainya. Dan yang boleh mengambil tindakan penguatkuasaan adalah orang yang diberi otoriti. Tak bolehlah yang dipetua PBT sendiri pergi tangkap. Yang ada otoriti adalah pegawai penguatkuasa. Dengan kuasa, dengan uniform dia tidak boleh pergi. Biasa, peraturan tu nak diikuti. Kalau kita tersilap ambil tindakan kepada pihak ini, mereka akan saman pula kerana tak ikut peraturan. Cerita penguatkuasaan, dan ini bukan saja, itu satu perkara yang kita bincang dari segi penguatkuasaan yang sebenarnya hadapi masalah. Macam kita katakan di peringkat pejabat daerah, kita keluar lesen hiburan. Di pejabat daerah itu sendiri tidak ada pegawai penguasa. Yang ada pegawai penguasa adalah di PBT. PBT ini boleh menguatkuasa bidang yang undang-undang kecil yang di bawah PBT. Penguatkuasa dia tak boleh nak pergi kuasa hak pejabat daerah. Penguatkuasaan hak PBT dilakukan oleh pihak polis. Nak ambil dengan kerjasama pihak polis baru boleh. Jadi sekarang ni kita nak arah kata polis suruh pergi tunggu dalam penguatkuasaan yang pejabat daerah pihak polis adalah satu agensi persekutuan yang kita perlukan kerjasama. Dia memberi khidmat, dia beri tanggungjawab yang kita maklum, tanggungjawab besar. Yang agak tadi cadang suruh berdiri tunggu polis di situ pun rakan-rakan daripada Belantik semua yang lain semua pakai gelak. Jadi ini dah satu perkara yang agak rumit nak dilakukan. Soalan saya sini, makna jadi saya kata ini masalah isu penguatkuasaan. Undang-undang kita buat. Penguatkuasaan terpaksa bergantung pada agensi-agensi lain. Kadang kalau tindakan yang nak dibuat, kita kata kita nak pergi serbu sesuatu pusat hiburan. Nak tengok banyak sudut. Satu, dari segi orang Islam. Dan nak kena bawa penguatkuasa agama yang boleh tangkap. Nak tengok dari segi premis, itu PBT. Tak diselarahkan tu. Nak bawa pasal pekerja tu melibatkan orang asing bekerja, immigration. Mari di situ. Atau dalam tu ada isu dadah pula. Ekstasi dan sebagainya kalau tu, itu melibatkan polis. Dia melibatkan banyak agensi sini. Saya sendiri sebenarnya kita kena terima negeri kita ni masalah. Apa yang selesai kita dadah, tak selesai sedang kita ada penguatkuasa. Sebab apa tak selesai? Kita punya satu agensi yang cukup berwibawa mengurus, tapi oleh kerana isu yang kita hadapi dalam konteks penguatkuasaan ini sebenarnya cukup rumit. Dalam isu judi disebut tadi, disebut semalam kemarin oleh ahli-ahli yang berhormat mengenai judi bertambah haram dan sebagainya. Premis kalau ikut kerajaan negeri, kita tidak menambah premis judi yang dikeluarkan oleh PBT. Yang ada memadai, yang ada ini untuk orang bukan Islam. Judi ni. Tapi yang Islam masuk juga dia pakai topi keledah. Bukan tahuan kita Islam. Tak Islam duk topi keledah. Masa dia nak pergi tikam tu. Beli nombor kan? Beli nombor. Kemudian judi ni pula, undang-undang masih mengenai judi, kita keluarkan setakat lesen dan setakat tu kita berhenti. Yang haram yang berkecamuk adalah bahawa tindakan polis, dan kita bincang dengan polis. Pergi tangkap mesin selok dan sebagainya, tak larat tangkap. Pasal ini saya nak maklumkan, isu-isu kaitan ni dia bukan melibatkan persendirian macam mana kita berhadapan dengan gerai-gerai perniagaan kecil. Isu ni melibatkan satu mafia. Ni isu hiburan, isu judi, isu buat masuk berdatang sini melibatkan mafia. Penguatkuasa pun terpaksa dia cukup berhati-hati nak ambil tindakan. Ini bukan orang kecil punya cerita. Ini melibatkan satu sindiket yang besar yang perlu ditangani.